Kalau macam dalam syarikat Sdn Bhd, biasanya kita sebut sebagai pemegang saham. Pemegang saham. Kalau dalam syarikat PLT, kita sebut sebagai pekongsi. Kalau dalam apa orang cakap enterprise, kita sebut sebagai pemilik bersama. Pemilik, sebab semua nama tu adalah pemilik. Jadi dia kalau dalam enterprise ada 3 orang, maksudnya 3 orang tu adalah pemilik bersama. Kalau dalam PLT kita sebut pekongsi. Setiap nama dalam PLT tu kita sebut sebagai pekongsi. Kalau Sdn Bhd biasanya kita sebut sebagai pemegang saham, dalam nama yang kita ada tu dalam syarikat Sdn Bhd itu. Jadi pertama sekali apabila kita kata macam mana nak menjaga hak kita sebagai partner, pertama sekali kita mesti tahu apa tujuan kita masuk dalam partnership tu. Kalau kita kata kita nak menjaga hak kita sebagai partner, pertama sekali kena clear apa tujuan kita nak masuk dalam partnership itu. Adakah kalau kita nak masuk tu, kita nak bantu isteri kita, nak bantu anak kita, nak bantu ayah kita, nak bantu pakcik kita. Kalau tujuan hanya nak bantu, maknanya tuan dan puan kena redha, sebab nak tolong je kan. Jadi kena redha lah, okey dah bagi duit apa-apa jadi pun jadilah. Sebab tujuannya nak tolong saja. Tapi kalau tujuan berpartner itu, maksudnya kita gunakan nama kita, kita bawa duit kita dalam bisnes tu atau dalam syarikat, tujuannya adalah untuk memastikan ada keuntungan, kita ada manfaat, kita ada benefit, kita jadi sebahagian daripada pemilik bisnes secara rasmi. Kalau itu betul-betul tujuannya, maka kita pergi kepada poin kedua, iaitu mesti ada dokumentasi, iaitu perjanjian. Mesti ada perjanjian. Jadi kalau kita kata macam mana kita nak jaga hak kita sebagai partner, yang pertama sekali kita mula dengan diri kita, iaitu tanya apa tujuan kita berpartner tu. Tujuannya apa? Adakah kita cuma nak tolong? Kalau nak tolong memang kena reda lah. Bagi je duit tu ataupun bagi je nama kita dalam syarikat tu, apa-apa yang berlaku, apa-apa yang jadi, reda je lah sebab nak tolong tujuannya. Kalau tujuannya nak menjalankan bisnes secara betul, nak berpartner, pada masa yang sama nak bantu dia, pada masa yang sama kita nak dapat manfaat. Jadi kalau yang macam ini, mesti pergi ke poin yang kedua, iaitu ada perjanjian. Adakan perjanjian. Maksudnya ada dokumen persetujuan partnership itu tadi. Yang penting dalam perjanjian itu mesti disebutkan apakah tugas kita. Maksudnya kita sebagai partner, apa tugas kita. Adakah bawa masuk duit saja? Adakah kita pun kena kerja? Jadi kena ada dalam perjanjian tu apa contribution kita tu. Kedua, apa yang kita dapat imbal balik. Dan yang ketiga, dia sebenarnya ada banyak tapi ada 3 je saya sebut. Dan yang ketiga adalah berapa lama tempoh perjanjian itu valid. Perjanjian tu sah untuk dalam tempoh berapa lama. Jadi kepada rakan-rakan semua, apabila dia akan berbalik kepada kita tuan dan puan, bagaimana kita nak menjaga hak sebagai partner. Jadi kalau tuan dan puan tanya saya, memang pendekatan saya masih sama, kerana saya yakin bahawa apa orang cakap, semua tindakan ataupun semua keputusan yang dilakukan itu adalah bermula dari kita sendiri. Jadi kalau dah sekali kita kata kita ada experience partnership itu, kita dah tahu apa kesilapannya. Untuk kali kedua, ketiga dan seterusnya, kita mestilah menggunakan pengalaman itu supaya memastikan partnership itu dapat berlaku dengan lebih baik.